Semua orang bermula dengan tak ada rumah. Kemudian dia dah beli rumah. Bila dah beli rumah, dia rasa nak jual pula rumah tu. Mungkin orang ini adalah orang yang ada 2 atau 3 biji rumah. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Zul Adi Studio. Tapi kalau dia dah satu rumah saja, takkan nak jual rumah yang dia duduk. Sebelum anda nak jual rumah, ada satu benda yang perlu anda lakukan. Iaitu apa? Menyemak harga pasaran rumah anda. Satu cara untuk mendapatkan harga yang boleh dipercayai adalah dengan menerusi jurunilai yang dilantik oleh bank. Kalaulah kita jual rumah kita tadi dengan harga RM400,000, tetapi kita tak pernah menyemak harga pasaran, ia akan menimbulkan masalah apabila pembeli nak buat pembiayaan. Tutup, bank hanya boleh meluluskan 350. Harga RM400,000 tidak dapat dicapai. Jadi untuk mengelakkan perkara demikian, jom saya tunjukkan bagaimana cara kita nak menyemak harga rumah. Kalau saya sebagai seorang ejen hartanah, saya akan berhubung dengan valuer. Korang nak tahu apa maklumat yang saya bagi kepada valuer? Okey, yang pertama ialah alamat penuh. Kalau korang tinggal di satu tempat, korang kena bagi tahulah tempat korang tu kat mana, taman apa, negeri apa. Rumah saya dekat taman sekian-sekian. Valuer tidak boleh menentukan lagi harga rumah. Dalam suatu kawasan tadi pastinya ada pelbagai jenis projek, pelbagai jenis rumah. Rumah yang rendah, rumah yang tinggi, rumah yang murah dan rumah yang mahal. Pastikan alamat yang diberikan adalah alamat rumah kita. Dan sebab kadang-kadang apabila kita tanya alamat rumah, ramai yang enggan nak bagi. Wallahualam atas sebab apa? Adakah dengan bagi itu tadi orang boleh scam rumah tadi? Wallahualam, saya tak tahu. Biasanya kalau anda tinggal di rumah apartmen, nombor blok, nombor tingkat dan nombor rumah, nama apartmen, postcode dan juga alamat penuh. Jangan berikan alamat yang ala kadar sahaja. Dan kalau boleh, jangan berikan alamat orang lain. Kita kan tinggal kat situ, kita nak jual rumah tu, kenapa bagi alamat orang? Bagilah alamat kita, kan? Terbaik. Kalau rumah landed, kadang-kadang bagi tak ada nombor jalan. Nombor jalan pun tak tahulah nombor jalan. Mustahil lah tak tahu nombor jalan. Bagi sekali nombor jalan tu, tak tahu kita keluar di sempang tu, pasti akan ada signboard yang telah pun dibuat oleh pihak majlis. Janganlah korang ni kan duduk rumah sendiri takkan tak tahu alamat. Contoh alamat penuh adalah sebegini dan juga sebegini. Yang kedua, jenis rumah. Kalau korang nak jual rumah jenis low cost, beritahu sekali rumah tadi rumah kos rendah. Katakanlah korang nak jual rumah 2 tingkat, beritahu rumah double story, lot tengah ke lot tepi. Kalau townhouse, beritahu townhouse di atas ke di bawah. Korang kena jelaskan. Kalau semi-D, nyatakan semi-D. Kalau apartmen, nyatakan apartmen. Kalau residensi, kondo, villa, jangan kita sebut yang lain daripada yang sebenar-benarnya rumah kita. Yang ketiga, saiz rumah. Contohlah, tuan-tuan beli rumah semi-D. Yang paling penting, luas tanah. Itu kita panggil land area. Kadang-kadang bila saya tanya, sila nyatakan land area. Orang tu tak faham. Land area kawasan mana? Kawasan Semenyih, kawasan Taman Pelangi, kawasan Taman Rincing. Bukan yang itu kita maksudkan. Land tanah area itu luas. Luas tanah. Kalau anda beli rumah teres 2 tingkat super link, dia akan 22 kali 80. Kemudian, benda yang penting juga adalah build up. Berapa binaan. Depan mungkin 30 kaki. So, sini 30, sini 10, dah 40. Baki rumah ini adalah 40 kali 22. Itu yang bawah. Kalau yang atas, kita mungkin boleh anggarkan. Tapi paling senang kita nak tengok adalah dalam SNP. Di belakang tu ada jadual, gambar rajah, layout plan, pelan lantai bagi rumah tadi. Jadi, kita boleh buatkan kiraan. Tapi kalau anda rasa suka nak buat kiraan, berikan sahaja maklumat itu kepada valuer anda ataupun kepada rent yang anda percayai tersebut. Lagi satu, nyatakan juga stok bilik air, bilik tidur ada berapa. Jadi itu antara yang perlu kita tahu. Tak naklah nanti bila kita bagi tahu ada 4 bilik, bila pergi sana ada 3 bilik. Jadi kita nyatakan kalau bilik tadi kita dah pecahkan, kita gabungkan, kita kena maklumkan juga. Itu juga akan boleh mempengaruhi harga dan juga minat orang yang nak beli itu tadi. Yang keempat,
renovation ataupun ubah suai. Kalau rumah kita dah ada ubah suai, pastikan kita nyatakan apa yang kita ubah suai. Tabletop, kitchen cabinet, wiring baru, plaster ceiling, dapur basah, dapur kering, awning di hadapan, pagar baru, semua itu kita perlu nyatakan sekali. Jangan kita sembunyikan. Oh, tak apalah, lamsam saja. Tak, kalau boleh kita nak tahu tambahan-tambahan yang telah anda benar-benar lakukan. Kalau anda tak bagi, jurunilai tak boleh nampak penilaian yang tepat. Dia menganggap, oh, rumah ni pastinya rumah basic, rumah yang tak ada apa-apa. Anda pula bila dah buat renovation, dah keluarkan duit yang banyak, pastinya nakkan rumah anda tadi harganya lebih baik berbanding dengan rumah yang basic. Tapi kalau anda tak nyatakan, tak boleh lah. Kita tak boleh buat penilaian yang terbaik adil untuk anda. Yang kelima, iaitu kelulusan Majlis Perbandaran. Kalau anda melakukan renovation hanya di dalam rumah, tak ada masalah. Akan tetapi sekiranya ubah suai itu tadi anda lakukan melampaui daripada pelan asal, seperti anda tambah dapur, asalnya hanya ada dapur basah saja, kemudian anda tambah di belakang, tambah lagi dapur, tambah lagi bilik, kemudian anda naikkan lagi di ruangan belakang di dapur tu untuk besarkan lagi ruang bilik di atas, kemudian di hadapan anda tambah lagi balkoni. Untuk mendapatkan kelulusan majlis, kita perlu ada pelan lakaran, perlulah disahkan oleh sertifikat arkitek. Selepas itu barulah kita hantar ke sama ada majlis bandaran, majlis daerah, majlis bandaraya ataupun majlis yang berkuat kuasa di tempat anda. Dan pastinya semua tadi memerlukan kos arkitek dan juga kos kelulusan majlis. Apabila telah mendapat kelulusan tadi, kepilkan benda itu sekali. Apabila jurunilai tadi melihat dengan adanya kelulusan ini, pastinya rumah anda tidak sama dengan orang yang melakukan penambahan secara haram, cara yang tak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Itu yang sebenarnya kita nak elakkan. Yang seterusnya, keenam, iaitu salinan geran. Biasanya kadang-kadang owner pun tak tahu salinan geran tu di mana. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita boleh bantu adalah mendapatkan carian bagi rumah tersebut, dan kita berikan hasil carian tadi kepada jurunilai ataupun kepada rent yang anda percaya. Kemudian harga. Bila kita nak jual rumah ni, kita dah ada anggaran harga yang kita nak jual. Disebabkan kita dah buat banyak renovation, kita nakkan harga kita pastinya lebih daripada jiran sebelah dan juga jiran sebelah. Contohnya jiran sebelah jual 350, orang sini jual 360, pastinya kita nak lebih lagi. Sebab kita dah dapat kelulusan majlis dan kita dah buat interior design. Dalam rumah tu decoration dia ubah suai yang baik. Kita nak jual dengan harga 400. Boleh ataupun tidak. Kita merasakan bahawa renovation di luar itu 100,000. Kita janganlah berharap kita boleh naikkan juga 100,000. Kita tak boleh nak terus tambah. Jika kita jual 350, aku nak jual 450, 500,000 berdasarkan ubah suai. Hiasan dalaman semua cantik dengan luar tadi. Jadi kita tak boleh buat demikian. Kadang-kadang harga itu mungkin hanya boleh dinaikkan dalam 60 hingga 80%. Mungkin kurang daripada itu. Jadi kalau kawan-kawan kita jual 350, mungkin kita boleh letak 450. Tapi kebiasaannya para jurunilai tidak akan berikan harga yang terlampau tinggi. Biasanya dia akan bersesuaian dengan market pada ketika itu. Sebabnya bila dia letak harga yang tinggi, dia akan ada risiko kepada pihak bank. Pastinya dia pun tak nak memberikan risiko kepada pihak bank. Sebab sama-sama cari makan. Sebab kalau bank merasakan jurunilai ini seperti ada muslihat di sebaliknya, bank tadi mungkin boleh blacklist kepada jurunilai ini tadi. Apabila kita dah letakkan 400,000, kemudian valuer setelah penilaian, valuer tadi akan berikan harga yang terbaik. Contohlah 400,000 tak dapat, kemudian dia nyatakan, okey encik, harga rumah ni setelah saya cek paling maksimum pun paling tinggi hanya boleh pergi sampai 430. Okey, jadinya bila kita dah dapat harga daripada value 430, dicadangkan untuk kita jual sama ada dengan harga pasaran ataupun kurang daripada harga yang diberikan oleh jurunilai itu tadi. Itu cadangan saya, sebab orang tak akan beli rumah melebihi ataupun sama dengan harga pasaran. Pastinya berapa kau beli, aku beli di bawah harga pasaran. Dia macam lega sikit lah. Tapi kalau aku beli sama dengan harga pasaran, macam kurang enak lah di kalangan pembeli itu tadi. Kita berikan ruang untuk ada rundingan di sana. Okey, yang agak penting juga yang terakhir, iaitu apa tuan-tuan? Jangan lupa korang berikan juga gambar
gambar rumah daripada hadapan, kemudian gambar renovation yang kita telah buat daripada dapur, tambahan dia berapa besar. Dan kalau boleh kita janganlah ambil gambar TV, mangkuk jamban, telefon, meja. Pastikan gambar yang kita ambil tadi wide angle, boleh nampak ke semua. Dan paling penting juga, pasanglah lampu, janganlah kedekut. Ini ambil gambar gelap, macam mana kita nak tengok rumah tu? Sebaiknya kita perlihatkan bahawa rumah kita tu benar-benar cantik kan. Bila orang datang tak adalah terkejut, alamak macam menyeramkan, macam rumah hantu sahaja, ada meremang bulu roma. Kita nak macam tu. Kalau boleh orang datang terus, oi cantiknya rumah ni, masya-Allah, aku nak beli terus lah ni kan. Bila rumah dah renovate, dah extend apa semua, orang dah tak perlu nak fikir banyak nak tambah apa-apa lagi. Dia lepas beli terus masuk, boleh duduk dah, tak payah nak repair. Itu kan bagus. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini berkenaan dengan cara-cara mendapatkan harga pasaran. Jadi kalau kau rasa okey video ni, tekan butang subscribe dan like, dan share juga dengan rakan-rakan yang lain. Setelah anda ada maklumat yang ini, pandangan saya sebaiknya berhubung dengan mortgage banker. Macam mana video ni? Okey, jangan lupa like dan subscribe, dan sokongan anda ini akan menambah semangat saya lagi untuk sentiasa membuat video berkaitan dengan kewangan dan hartanah. Moga bermanfaat untuk semua. Okey, bye.